Berikutnya saya silakan Yang Berhormat Jelutong. Terima kasih Timbalan Speaker. Saya menyokong iltizam Menteri dan Kerajaan membentangkan rang undang-undang ini kerana ia akan menaikkan lagi martabat negara di persada dunia. Kalau Dewan Yang Mulia ini masih lagi ingat satu kejadian pada tahun 2017 di mana telah berlaku pembunuhan terhadap abang tiri kepada ketua Korea Utara, negara Korea Utara, iaitu Kim Jong Nam. Kejadian itu berlaku di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Akibatnya, dua gadis yang tidak bersalah dituduh di mahkamah. Satu bernama Siti Aisyah, seorang gadis yang berasal dari Indonesia. Seorang lagi bernama Doan Ting Huang, seorang gadis daripada Vietnam. Pada masa itu berlakulah masalah diplomatik di antara Malaysia dan Korea Utara, di mana kita lihat bahawa Duta Korea Utara, Kang Chol, telah pun diminta untuk meninggalkan negara. Saya menyebut perkara itu kerana dalam undang-undang yang dibentangkan, kita lihat terdapat peruntukan di bawah Seksyen 10. Untuk makluman Tuan Timbalan Speaker, sesuatu negara yang berbunyi seperti berikut: sesuatu negara asing, seseorang ketua negara dan seorang ketua kerajaan tidak kebal, saya ulangi, tidak kebal daripada bidang kuasa mahkamah dalam mana-mana prosiding yang berhubungan dengan apa-apa kematian atau kecederaan diri atau apa-apa kerosakan kepada harta yang berlaku di Malaysia. Bayangkan, ini merupakan seorang yang datang daripada luar negara, orang asing, datang ke Malaysia. Ketika itu beliau mungkin ingin berpindah ke dalam transit di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, di mana racun telah digunakan. Beliau telah dibunuh. Akhirnya kita mengetahui bahawa pada masa itu Siti Aisyah yang dituduh di mahkamah telah diperintah untuk dibebaskan apabila kerajaan ketika itu, kerajaan Malaysia ketika itu membuat perbincangan dengan kerajaan Indonesia. Akhirnya apa yang berlaku? Seorang warga negara asing, abang tiri kepada Presiden Korea Utara atau Ketua Korea Utara, telah terbunuh di Malaysia. Di persada dunia, ini menyebabkan Malaysia menjadi bahan cemohan, di mana keselamatan negara kita tidak terjamin. Mungkin juga menyebabkan persepsi bahawa kita tidak mempunyai undang-undang yang boleh melindungi warga negara asing yang datang ke Malaysia untuk bercuti di Malaysia. Dan kejadian ini juga telah menyebabkan Malaysia menjadi bahan cemohan, bukan saja dalam liputan berita dalam CNN dan sebagainya, tetapi juga dalam media massa. Saya percaya bahawa undang-undang ini yang dibentangkan dan sekiranya diluluskan oleh Dewan Yang Mulia ini akan memastikan bahawa kejadian-kejadian ini seperti ini tidak berlaku. Kerana pada ketika itu terdapat daripada penyiasatan daripada pihak polis di Diraja Malaysia, didapati bahawa ada ejen-ejen daripada Korea Utara yang turut terlibat di dalam menyerahkan racun itu kepada dua gadis ini yang telah melakukan perbuatan membunuh Kim Jong Nam. Dan sekiranya terdapat siasatan yang menunjukkan bahawa Duta Besar Korea Utara juga turut terlibat, maka pihak polis di Diraja Malaysia mempunyai kuasa untuk menahan dan menyoal siasat beliau, dan sekiranya perlu menghadapkan beliau ke mahkamah kerana Seksyen 10 dengan jelas menyatakan bahawa beliau tidak mempunyai sebarang kekebalan sekiranya ianya melibatkan apa-apa kematian yang berlaku di Malaysia. Saya percaya bahawa
inisiatif yang ditunjukkan oleh menteri dan juga kerajaan akan memastikan bahawa martabat negara akan dilindungi supaya kejadian-kejadian seperti ini tidak berlaku pada masa yang akan datang, dan Malaysia akan juga disegani di persada dunia. Tuan Speaker, saya mohon menyokong rang undang-undang ini. Terima kasih saya ucapkan. Terima kasih.